Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi topik yang kelima, slide seterusnya. Okey. Persekitaran pembelajaran 3E. Kanak-kanak terlibat secara aktif dalam persekitaran pembelajaran 3E ni. Apa? Explore, eksperimen, experience. Tiga. Jadi persekitaran pembelajaran ni kanak-kanak mestilah terlibat secara aktif. Persekitaran yang tengah bahan, peralatan dan ruang yang sesuai untuk aktiviti penerokan eksperimen dan pengalaman sama ada dalam kelas atau luar kelas. Ruang dan bahan disediakan tanpa had dan kanak-kanak diberi kebebasan memilih dengan bimbingan pendidik, yakni guru. Kemahiran proses sains. Inferen pemerhatian siasatan penerokan inquiry penemuan ini saya dah terangkan pada topik sebelumnya. Kemahiran proses sains. Pembelajaran awal sains pada kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun melibatkan kemahiran proses sains yang mudah seperti kemahiran membuat inferen, pemerhatian, siasatan, penerokaan dan penemuan. Kemahiran awal sains ini diterapkan kepada kanak-kanak secara perbingkat supaya kanak-kanak dapat memahami konsep awal sains dan pembelajaran itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sifat ingin tahu kanak-kanak merupakan perkara utama dalam proses sains. Kemahiran ini akan dibantu kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah. Kemahiran proses awal sains ini juga turut melibatkan aspek perkembangan kognitif, kurikulum sekolah kebangsaan. Okey, pemerhatian dia nak terangkan sini. Pemerhatian bermaksud menggunakan semua atau sebanyak mungkin deria yang ada seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan bau untuk mengumpul maklumat atau objek dan fenomena alam sekitaran. Ini contoh pun saya dah terangkan. 4 peringkat untuk membuat pemerhatian. Kenal pasti bahagian-bahagian objek, melihat objek atau sudut dari pelbagai sudut. Membanding, bezakan bahan objek yang dikaji dengan bahan lain, mengaitkan struktur objek bahan dengan. Okey, ni pun saya dah terangkan. Kanak-kanak melihat objek untuk mengenal pasti saiz, bentuk dan warna. Kanak-kanak mendengar untuk menentukan sama ada bunyi kuat atau perlahan. Sentuhan juga adalah cara untuk mempelajari tentang bentuk objek. Merasa makanan, memberi kefahaman tentang konsep masam, manis, pahit dan sebagainya. Bau pula mengajar kanak-kanak membeza bau wangi, bau busuk. Inferen, membuat inferen. Keupayaan kanak-kanak membuat kesimpulan awal. Inferen ni kesimpulan awal. Kesimpulan awal bagi menerangkan eksperimen mereka. Contohnya, eksperimen tanam tauge, kacang cambah. Kalau kita letak tempat gelap satu, kanak-kanak tu dah boleh buat inferen, boleh buat kesimpulan awal. Kalau letak tempat gelap ni, mesti dia tak tumbuh. Sebab cikgu kata, tumbuhan memerlukan cahaya untuk hidup. Jadi kalau kita letak tempat gelap, mesti tak tumbuh. Itu contoh inferen awal. Pengalaman lepas digunakan sebagai asas untuk membuat kesimpulan awal, tapi kesimpulan itu yang dibuat adalah mungkin benar ataupun tidak benar. Berdasarkan maklumat baru, inferen yang dibuat itu boleh diubah sesuai. Kanak-kanak seharusnya dibantu dalam membezakan antara pemerhatian-pemerhatian dan buat inferen. Apa yang diperhatikan adalah sama, tapi penjelasan pada pemerhatian berbeza mengikut tanggapan kanak-kanak yang sebenarnya berbeza. Seterusnya, kesimpulan dibuat dengan memilih penjelasan yang dirasakan paling munasabah bagi pemerhatian. Kanak-kanak boleh dibantu buat inferen dengan merujuk pada data-data yang dikumpulkan. Kerana perbincangan adalah berdasarkan pada maklumat konkret. Kanak-kanak dapat melihat corak dan pola perhubungan yang terdapat dalam data yang dipamerkan. Okey, contoh. Ni boleh buat inferen awal. Minggu ke-8 jadi besar mana? Minggu pertama bersatu, lembu. Minggu yang kedua, minggu ketiga, minggu yang keempat, perkembangannya sampai jadi minggu ke-8 bersatu. Inferen awal dia buat. Siasatan. Ketika proses penyiasatan berlaku, kanak-kanak perlu diberi peralatan sains yang mudah dikendalikan seperti kata pembesar dan perakat serangga. Peralatan ini akan memudahkan siasatan awal sains kepada kanak-kanak, terutamanya ketika aktiviti nature walk dan pembelajaran luar kelas. Penyiasatan akan diteruskan sehingga persoalan terjawab. Contohnya, kita nak keluar gini, kita nak buat pemerhatian tentang serangga. Jadi, apa yang kita nak lihat, nak kaji, nak perhatikan tentang serangga. So kajian itu dibuat sehinggalah segala persoalan terjawab. Adakah serangga tak boleh duduk dalam botol, tak boleh bernafas dan sebagainya, sehinggalah soalan yang timbul itu terjawab. Bagi kanak-kanak yang punya sifat ingin tahu yang tinggi, mereka akan semakin menyiasat sehingga menemui penyelesaian. Siasat, sebab apa daun kuning, sebab apa daun hijau, siasat. Penerokaan, proses penerokaan dalam penyiasat awal sains. Kepada kanak-kanak akan mendidik kanak-kanak mempunyai sikap saintifik yang positif seperti ingin tahu, sistematik, teliti dan sebagainya. Semasa proses penerokaan, kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati, mengukur, membanding, mengelah dapat dikembangkan.
Hal ini kerana kanak-kanak akan lebih mudah membuat penerokaan terhadap alam sekelilingnya, iaitu ke atas alam hidupan, alam bahan, alam fizikal dan alam semesta. Penerokaan secara bimbingan akan lebih memberi kefahaman kepada kanak-kanak. Maknanya kanak-kanak perlu bimbingan. Tu pokok apa tu? Pokok pandan. Dia nak tengok pokok pandan. Tapi ingat proses sains ni semua mestilah secara bimbingan. Guru mesti bimbing. Inquiry penemuan saya dah terangkan sebelum ni. Okey, dah terangkan sebelum ini. Ini saya dah terangkan sebelum ni. Tengok dulu. Saya dah terangkan sebelum ni. Apa itu inquiry? Tengok dulu. Kalau tak faham nanti tanya dekat ruangan komen dalam grup WhatsApp. Ni saya dah terangkan semalam. Apa itu inquiry semua saya dah terangkan semua. Jadi tak perlu diterangkan lagi lah. Nanti jadi redundant, pertindanan pula. Okey. Pendekatan pengajaran inquiry. Masa diberi kanak-kanak untuk untuk kanak-kanak. Masa diberi untuk kanak-kanak membuat kesilapan, merenung, menyoal, berkongsi idea, pendapat, maklumat. Ini semua dah diterangkan. Ia juga berciri penggalakan pelibatan kanak-kanak untuk membuat inquiry dan penemuan dan menghormati persekitaran yang dipelajari. Pendekatan inquiry ini menjadikan soalan sebagai pencetus. Sebab apa jadi gini? Lalu dia kena cari. Sebab apa jadi gini? Sebab apa jadi gini? Strategi ke arah pembelajaran penemuan inquiry. Kanak-kanak membina kefahaman berhubung idea-idea saintifik melalui pengalaman terus dan tradisional bahan-bahan manipulatif, membuat rujukan. Ini boleh baca sendirilah. Guru juga bertanya soalan yang lebih terbuka agar kanak-kanak dapat menghurai suatu pemerhatian lebih beralternatif. Perbincangan merupakan strategi yang menggalakkan penglibatan hati kanak-kanak dalam proses pembelajaran. Seterusnya, tunjuk cara akan memberi peluang kanak-kanak berinteraksi secara bermakna. Eksperimen juga merupakan strategi yang berkesan terhadap pembelajaran mereka. Akhir sekali, strategi pembelajaran kolaboratif, kerjasama, memberi kesan kepada kanak-kanak untuk bekerja dalam kumpulan bagi mencapai matlamat yang sama. Selain dari itu, ia juga dapat meningkatkan kreativiti kanak-kanak. Kelebihan penemuan inquiry berupaya membina kefahaman yang mendalam, termasuk menghargai pengetahuan dan proses penemuan dalam sains. Ia meningkatkan prestasi kanak-kanak, terutama berkaitan dengan kemahiran amali dan kemahiran melakar graf, mentaksir, ini matematis. Seterusnya berkata inquiry memupuk literasi saintifik. Ini boleh baca sendirilah. Inquiry dalam pengajaran dan pembelajaran dalam sains. Meneroka alam sekitar, membuat eksperimen, mempelajari kemahiran melalui cuba jaya. Inquiry. Contohnya timbul tenggelam pun juga boleh dikatakan sebagai inquiry macam yang saya terang sebelum ni. Kanak-kanak balik rumah cari bahan-bahan timbul tenggelam, buat datang sekolah terang yang ni timbul ke, yang ni tenggelam ke. Sebelum ni mak dia yang sediakan bahan, tapi bila dia datang sekolah, kita sama-sama buat dengan dia. Jadi dia akan dapat maklumat yang jelas. Bahan ni memang tenggelam, bahan ni memang timbul, bahan ni tenggelam, bahan ni timbul. Nampak? Kemahiran inquiry akan meningkat apabila meneroka dan menyiasat menggunakan alat dan diriat, membuat penjelasan yang munasabah, serta menunjukkan hasil pembelajaran dan bentuk tulisan, binaan, lukisan, lakonan dan cerita. Thank you. Okey, ada soalan? Nanti tanya dalam grup WhatsApp. Kita cuba muzakarah. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.